Hai semua, tahu tak apa itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan perubahan yang berlaku dalam dunia perindustrian yang menggabungkan teknologi automasi dengan teknologi cyber. Dalam industri 4.0 kini, teknologi pembuatan telah memasuki trend automasi dan pertukaran data. Trend ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuklah ekonomi, dunia pekerjaan dan juga gaya kehidupan manusia itu sendiri. Ringkasnya, revolusi industri masa kini menanamkan teknologi pintar yang dapat dihubungkan dengan pelbagai bidang kehidupan manusia. Dunia hari ini melihat revolusi industri dengan lebih teliti. Berjuta-juta peluang ada, tetapi di sisi lain ada berjuta-juta cabaran yang harus dihadapi. Misalnya, wujud jurang masyarakat yang lebih ketara. Macam mana tu? Jom kita dengar penjelasan selanjutnya. Sekarang kita memasuki kepada perkembangan revolusi perindustrian. Bagi revolusi perindustrian 1.0, proses pengeluaran mula dijalankan secara besar-besaran dengan bermulanya sistem kilang moden. Selain itu, kemunculan teknologi enjin berkuasa wap dan juga penciptaan landasan kereta api. Manakala bagi revolusi perindustrian 2.0, bermulanya pertumbuhan industri keluli, terutamanya dalam mesin pembuatan dan sektor pembinaan. Malah, wujudnya industri kimia serta evolusi perindustrian. Sebagai contoh, penciptaan telegraf. Terdapat juga penciptaan kapal selam dan penyelidikan mengenai penyakit berjangkit dibuat. Seterusnya, revolusi perindustrian 3.0. Revolusi digital merupakan tonggak kepada revolusi perindustrian kali ini. Sebagai contoh, media komunikasi telefon. Revolusi sistem pengangkutan juga dapat dilihat iaitu dengan penghasilan Shinkansen, kereta api peluru di Jepun yang terpantas di dunia. Manakala di negara Eropah pula memfokuskan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin, biogeosim, hidro dan geotermal. Bagi revolusi perindustrian 4.0, teras utama revolusi kali ini adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence, serta perkembangan inovasi yang menyebabkan kemajuan dalam servis jual beli atas talian. Revolusi industri sememangnya memberi pelbagai kesan kepada masyarakat dalam pelbagai aspek. Terdapat beberapa kesan positif dan kesan negatif akibat daripada perkembangan revolusi industri. Kesan positif yang pertama ialah revolusi industri membuka peluang pekerjaan. Pada peringkat awal revolusi industri, ia memberi banyak manfaat kepada masyarakat terutamanya kepada golongan yang tidak mempunyai pekerjaan. Ramai penduduk luar bandar berpindah ke bandar kerana terdapat banyak peluang pekerjaan di bandar berbanding di luar bandar. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi pada waktu itu. Malah, revolusi industri 4.0 yang sedang rancak dibangunkan di Malaysia juga bakal mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi pada masa hadapan. Dengan harapan akan melahirkan pekerja yang mahir menggunakan teknologi baharu dalam sektor perkilangan dan perindustrian. Oleh itu, dengan adanya penambahbaikan dalam sektor pekerjaan, jurang antara masyarakat dapat dikurangkan. Kesan positif yang kedua ialah wujudnya hak sama rata antara kaum lelaki dan kaum wanita dalam sektor pekerjaan. Umumnya, masyarakat dunia masih terus dibayangi oleh sistem patriarki yang merupakan satu struktur yang mengesahkan tentang kekuasaan golongan lelaki dalam mendominasi golongan wanita. Justru, wujud jurang perbezaan yang ketara di antara lelaki dan wanita dalam aspek pekerjaan, pendidikan, pemilikan kuasa, kepimpinan dan pemilikan sumber. Semenjak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganjurkan persidangan wanita pertama di Meksiko pada tahun 1975, isu pembangunan wanita telah menjadi agenda dunia yang hangat diperkatakan. Jika dahulu wanita sering ditolak dan dipinggirkan dari menjadi salah seorang yang berjawatan penting dalam sebuah pucuk pimpinan politik, tetapi semuanya telah berubah di mana wanita mula diberikan hak untuk bersuara di samping menyuarakan pendapat tentang sesuatu isu yang timbul, seperti yang dapat dilihat dengan tertubuhnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat yang merupakan satu wadah untuk wanita menyuarakan pandangan. Oleh itu, golongan wanita mempunyai hak dan peranan dalam memberikan khidmat dan sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan juga negara, asalkan mereka pandai membahagikan masa dan tanggungjawab di dalam dan di luar rumah. Baiklah, seterusnya mengenai implikasi revolusi perindustrian yang menyebabkan jurang yang semakin ketara dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam corak pekerjaan pada hari ini.
Perubahan yang semakin ketara dalam corak pekerjaan disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengambil alih tugas manusia. Dan daripada situ kita boleh dapat lihat pekerjaan jurutaim pada masa dahulu banyak dilakukan oleh tenaga manusia, tetapi kini dihapuskan kerana disebabkan kepesatan teknologi yang semakin canggih dalam bidang pekerjaan ini. Selain itu, pekerja di kaunter dan juga di misi wang kini turut dikurangkan kerana wujudnya sistem atas talian dan juga mesin juruwang automatik iaitu ATM. Perkara sebegini secara tidak langsung akan membasmi pekerjaan dan juga akan mengundurkan pekerja tempatan dalam bidang pekerjaan, di mana pihak atasan menghadapi kesulitan untuk memilih dan menapis pekerja yang lebih berkemahiran, berpengetahuan tinggi, khususnya dalam pengendalian mesin-mesin dalam organisasi tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya mengenai implikasi yang kedua, di mana pekerja terpaksa bekerja di luar waktu pejabat. Secara realitinya, sebelum wujudnya penggunaan aplikasi yang canggih ataupun teknologi yang canggih ini, pekerja hanya bekerja sehingga waktu petang sahaja. Namun selepas wujudnya penggunaan aplikasi yang canggih ini seperti WhatsApp, Telegram, Twitter dan sebagainya, pekerja terpaksa bekerja lebih masa jika secara tiba-tiba mendapat tugasan daripada majikan. Hal ini telah menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja terhadap majikan kerana ianya berpotensi untuk menimbulkan konflik yang lebih besar, khususnya dalam kalangan pekerja dan majikan, dan termasuklah akan melibatkan ahli keluarga pekerja tersebut. Kadang-kadang ada juga majikan yang menghantar pesanan menggunakan aplikasi media sosial untuk bertanyakan mengenai kerja, sedangkan pekerja tersebut sedang meluangkan masa bersama keluarga. Hal ini akan mengakibatkan konflik masa, tekanan dan juga peranan. Walaupun berada di rumah, tetapi title sebagai seorang pekerja tersebut masih lagi dituntut, dan pekerja tersebut juga perlu menyelesaikan tugasan dengan serta-merta ataupun dengan tidak segera. Hal ini akan mempengaruhi emosi pekerja tersebut kerana ia telah mengganggu fokus sebagai peranan pekerja dalam sesebuah keluarga, dan ianya akan berlaku ketegangan dalam keluarga. Arus perkembangan semasa ternyata telah memberi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam corak pekerjaan pada masa kini. Impak ini dapat kita rasakan di mana pekerjaan yang sudah lama kita praktikan semakin lama semakin berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan daripada situ kita juga perlu menghadapi pelbagai impak positif dan negatif berdasarkan daripada fenomena tersebut. Revolusi industri yang semakin pesat banyak menimbulkan isu baharu. Sebagai contoh, isu diskriminasi terhadap jantina, terutamanya dalam sektor pekerjaan. Isu mengenai hak wanita ini telah wujud dari awal revolusi industri tercetus lagi. Jika dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Nicholas 1993 dalam bukunya yang bertajuk The Living Standard of Women During Industrial Revolution 1795 until 1820, beliau menyatakan bukan sahaja data mengenai pendapatan per individu dan gaji sebenar tiada untuk wanita, malah sebahagian besar negara mengabaikan morbiditi, pengangguran dan usaha fizikal seorang wanita dalam pekerjaan. Walaupun negara Malaysia semakin maju, tambah-tambah lagi dengan kemunculan IR 4.0, ke Malaysia menambahkan lagi kemajuannya, namun isu hak wanita dalam sektor pekerjaan masih dipersoalkan. Kajian oleh Morshidi dan Simon 2017 ada membincangkan bentuk-bentuk diskriminasi wanita dalam sektor pekerjaan. Bentuk diskriminasi pertama adalah upah atau gaji pekerja. Menurut Kementerian Sumber Manusia 2008,
Secara keseluruhan, purata gaji atau bayaran pekerja wanita adalah lebih rendah iaitu RM1,239 Malaysia berbanding dengan bayaran pekerja lelaki iaitu RM1,473 Malaysia. Bukan itu sahaja, diskriminasi berbentuk gangguan seksual juga sering berlaku kepada wanita di tempat kerja. Morshidi dan Simon 2017 ada menulis bahawa Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja telah melaporkan lebih 70% pekerja wanita dalam sektor industri mengalami gangguan seksual. Oleh itu, isu ini perlulah dipertimbangkan lagi bagi memberi keadilan kepada kedua-dua jantina. Di sini saya selitkan beberapa cadangan saya bagi mengatasi isu yang dibincangkan ini. Bagi ketaksamaan dari segi upah, pihak kerajaan perlu lebih peka dalam menetapkan ukuran baharu setiap gaji atas kerjanya tanpa mengira jantina. Bagi isu gangguan seksual pula, perlu mewujudkan undang-undang khusus yang memberi takrif dan kawalan kepada perilaku tersebut. Namun begitu, kerajaan ada mempertimbangkan mengenai isu ini dan mengambil inisiatif memperkenalkan Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 sebagai petunjuk bagi mengurangkan gangguan seksual ini. Astro Awani turut mengeluarkan kenyataan bagi mewujudkan akta khusus bagi melarang diskriminasi terus berlaku di tempat kerja. Isu eksploitasi buruh kanak-kanak. Dalam konteks Malaysia, isu ini masih lagi dianggap terkawal. Tetapi berbeza di negara-negara lain, isu ini adalah perkara yang sangat merunsing dalam dunia moden hari ini. Contohnya seperti di Nigeria, kanak-kanak yang terlibat sebagai buruh di sana adalah sebagai sumber pendapatan terpenting bagi keluarga mereka. Penglibatan kanak-kanak sebagai buruh sebenarnya memberi kesan kepada mereka apabila ramai yang mengalami keciciran pendidikan dan lebih teruk lagi apabila mereka menderita kekurangan zat makanan. Seperti di Bolivia pula, isu buruh kanak-kanak ini berbeza apabila ia dianggap sebagai satu tradisi masyarakat. Perkara ini sehingga diwartakan dalam undang-undang mereka di mana had umur bekerja bagi kanak-kanak adalah seawal usia 10 tahun. Tapi hakikatnya, mereka yang kanak-kanak sebenarnya telah pun mula bekerja seawal 6 tahun untuk menyara keluarga mereka. Dan apabila ada tindakan daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO untuk membendung masalah ini, mereka sebenarnya tidak bersetuju. Malah lebih minta untuk had umur bekerja itu diturunkan seawal lebih kurang daripada 6 tahun. Dari segi tindakan, ILO sebenarnya pernah melancarkan satu program penghapusan buruh kanak-kanak pada tahun 1992. Dan usaha ini adalah usaha yang paling berkesan setakat ini dalam membendung masalah ini daripada terus berlaku. Menurut statistik daripada ILO, usaha ini telah pun berjaya mengeluarkan lebih daripada 86 juta orang kanak-kanak di seluruh dunia yang terlibat sebagai buruh. Sehingga ke hari ini, isu ini masih wujud dan belum dapat diatasi sepenuhnya. Maka dengan itu, ILO sebagai satu pertubuhan buruh antarabangsa perlulah terus-menerus untuk menjayakan program-program penghapusan buruh kanak-kanak supaya nasib kanak-kanak terbela. Dan negara-negara di bawah UN ataupun PBB mestilah terus menyokong usaha murni ini supaya hak asasi dan juga nasib kanak-kanak dapat diselamatkan. IR 4.0 berpotensi untuk merapatkan jurang sosial yang ada dengan syarat ia mestilah dilaksanakan secara adil dan saksama untuk semua lapisan masyarakat. Selain daripada isu yang disebutkan tadi, antara kesan lain daripada revolusi industri adalah merujuk kepada apa yang dipanggil sebagai jurang digital, yang mana ia melibatkan golongan yang mempunyai akses yang baik kepada komputer dan internet dan juga mereka yang mempunyai akses yang terhad ataupun tiada akses sama sekali. Ini melibatkan isu pendidikan iaitu proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, yang mana menurut data daripada UNESCO, sebanyak 363 juta orang kanak-kanak, murid dan juga golongan belia yang terjejas akibat penutupan sekolah dan juga universiti. Ini menunjukkan bahawa proses PDP secara atas talian mestilah direka dan dirancang dengan baik sebelum ia dilaksanakan secara total, yang mana ia melibatkan jaminan pendidikan di masa hadapan dalam situasi pandemik COVID-19 hari ini. Antara faktor yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan adalah pertamanya dengan membantu golongan yang berpendapatan rendah
terutamanya mereka yang bergantung kepada smartphone yang mana mungkin sukar untuk mengikuti proses PDP dari rumah secara atas talian. Yang kedua adalah kos akses internet yang mungkin menjadi penghalang bagi mereka yang golongan berpendapatan rendah selain daripada coverage internet dari kawasan rumah mereka yang tidak sekata yang menyukarkan anak-anak, murid-murid dan golongan pelajar mahasiswa yang terlibat dalam isu pendidikan hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran daripada rumah secara atas talian. Kesimpulannya, revolusi industri bukanlah peristiwa yang menakutkan tetapi lebih banyak membuka peluang kepada anak bangsa untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Masyarakat hari ini perlu sentiasa memajukan diri dan memperbaiki kelemahan diri untuk berhadapan dengan dunia teknologi tanpa sempadan. Ini kerana seperti yang kita tahu, perkembangan revolusi industri tidak akan berhenti dan akan terus berjalan selari dengan kemajuan dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.